Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tajuk kuliah hari ini ialah faktor dedahan. Faktor dedahan ni saya bahagikan kepada dua kelas lah. Okey, yang ini adalah kuliah yang pertama. Okey, kita terus pergi kepada slide. Okey, kita pergi kepada apakah kepentingan faktor dedahan. Okey. Faktor yang mengawal dan mempengaruhi densiti dan kontras sesuatu imej radiografi. Jadi perubahan densiti adalah disebabkan oleh penyerapan tenaga sinar X itu sendiri dan juga bagaimana skrin kaset menukarkan sinar X kepada cahaya dan tiba pada emulsi filem. Okey. Penyerapan tenaga pula dipengaruhi oleh berbagai faktor lah. Penyerapan tenaga pada emulsi filem dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ia adalah pertama adalah faktor dedahan itu sendiri. Kedua adalah faktor filem, ciri filem dan ciri skrin atau ciri filem dan ciri skrin. Skrin itu bermaksud skrin pada kaset lah, ya. Seterusnya adalah faktor filem itu sendiri, kelajuan filem dan juga kelajuan skrin kaset. Okay. Faktor dedahan dan skrin filem. Faktor dedahan adalah faktor yang mempengaruhi kuantiti dan pengagihan tenaga pada filem dan filem skrin. Yang didedahkan bermaksud faktor dedahan ini mempengaruhi energi yang diserap oleh filem. Okey, energi X-ray yang diserap oleh filem dan energi X-ray yang ditukar oleh skrin kaset menjadi cahaya dan diserap oleh filem. Okey. Faktor dedahan ini dikawal oleh juru X-ray sendiri, di mana juru X-ray lah yang memilih KVP dan MAS dalam pemeriksaan pesakit. Okey, untuk skrin filem pula adalah faktor yang mempengaruhi cara tenaga diterima oleh filem atau filem skrin. Okey, faktor yang mempengaruhi cara tenaga di mana cara bagaimana tenaga itu diserap oleh filem dan cara bagaimana skrin itu menukarkan tenaga X-ray kepada cahaya dan diserap oleh filem. Okey, kemudian ditukar dalam bentuk density dan kontras image. Okey. Kalau kita tengok kat situ, saya ada tulis filem dan filem skrin. Filem dan filem skrin kita panggil sebagai image receptor. Image receptor ini adalah reseptor atau bahan yang menerima image atau menerima X-ray dan boleh menukarkan dalam bentuk image. So kita panggil sebagai image receptor. Okay, image receptor ini terdiri pada filem ataupun kombinasi filem dalam kaset, iaitu filem dengan skrin kaset. Okey. Okey, kita pergi kepada faktor dedahan. Faktor dedahan yang dipengaruhi oleh apa? Apakah yang mempengaruhi faktor dedahan? Okey. Faktor dedahan dipengaruhi oleh KVP, MAS, grid, titik fokus, FFD, penurasan, atunasi meja atau pengecilan meja X-ray dan kolimasi. So kita pergi satu-satulah. Okey. Kita pergi kepada KVP atau kilo voltage peak. KVP adalah intensiti dan kualiti sesuatu alur. Dia mempengaruhi intensiti dan kualiti sesuatu alur, ya. Kilo voltage KVP iaitu intensiti dan kualiti. Okey, ia adalah kualiti iaitu kekuatan penembusan, di mana keupayaan alur X-ray itu menembusi bahan, dia menembusi pesakit atau menembusi filem. Tingkatkan KVP bermakna kita tingkatkan kuasa penembusan X-ray, ya. KVP mempengaruhi kontras radiografik, di mana apabila kita kurangkan nilai KVP, maka kita tingkatkan kontras radiografik kerana kurang penembusan. Contohnya apabila kita guna KVP yang tinggi, maka
dia akan lalu filem dan tiba pada filem sepenuhnya. Okay, maknanya filem akan kurang kontras. Okay, tetapi density dia semakin tinggi. Tetapi apabila kita guna kurang nilai KVP di sini, maka apa jadi pada filem? Maka tidak kesemua alur X-ray ini menembusi filem. So ada yang tidak sampai ke filem kerana kurang penembusan. So oleh itu kita boleh tingkatkan kontras. Okey. Tetapi apabila kita guna KVP yang tinggi, kesemua alur X-ray tiba pada filem. So filem akan kurang kontras. Okay, density dia akan tinggi lah. Filem akan mencapai ke darjah kehitaman yang tinggi apabila kita guna KVP yang tinggi. Sebab kesemua alur X-ray tiba pada filem. Okay, semua sampai dekat filem. Tetapi apabila kita guna KVP yang berkurangan, maka tidak semua alur X-ray itu tiba pada filem. Ada yang absorb pada badan pesakit, ada yang tiba pada filem juga, tapi tidak semua alur X-ray itu sampai ke filem. So maka kita boleh tingkatkan kontras image, ya. Tetapi kita kurangkan density apabila kita kurangkan nilai KVP. Apabila kita tingkatkan KVP, kita kurangkan kontras. Sebab density dia tinggi. Sebab kesemua alur X-ray akan tiba pada filem menyebabkan darjah kehitaman filem tu tinggi. Density akan tinggi, maka kuranglah kontras apabila kita guna KVP yang tinggi. Okey. Seterusnya, apabila kita guna KVP yang tinggi juga, maka ia akan meningkatkan dos pada pesakit. Okey. So, di mana KVP ini mempengaruhi dos sinaran kepada pesakit. Kita guna KVP tinggi, dos pesakit akan tinggi. Okey. So, seterusnya, KVP juga menentukan intensiti alur X-ray, ya, iaitu density image. Kadar aliran tenaga X-ray per unit kawasan diameter alur. Semakin tinggi KVP, semakin tinggi intensity X-ray. Okey. Semakin tinggi KVP, semakin tinggi intensity X-ray yang tiba pada filem. Dan semakin tinggilah nilai density filem. Okay, saya dah sebut tadi, bila kita guna KVP yang tinggi, maka semua alur X-ray akan tiba pada filem. So dia menyebabkan filem itu mempunyai darjah kehitaman yang tinggi. Darjah kehitaman itu adalah nilai density lah. Filem akan mempunyai nilai density yang tinggi, tetapi kontras akan rendah sebab dia gelap. Okey. Tetapi apabila kita guna KVP yang rendah, bermakna darjah kehitaman akan berkurangan. Darjah kehitaman itu adalah density. Density akan berkurang, maka kontras akan meningkat. Okey. Okey, intensity adalah berkadar langsung dengan KVP kuasa 2. Ya. KVP is actually an acronym that stands for kilovoltage peak. The KVP is what accelerates electrons and forces them through the X-ray tube. So basically, here's what's happening. During an X-ray exposure, the cathode is negatively charged and the anode is positively charged. This difference in charge is called the tube potential. We measure the tube potential in units of kilovolts. When we increase the KVP, this creates a larger voltage difference across the X-ray tube. This causes the electrons to move quickly, which then gives them more energy and produces a higher energy X-ray beam. When we decrease the KVP, this creates a smaller voltage difference across the tube, and therefore the electrons move more slowly through the X-ray tube. They have less energy, and the X-ray beam has less energy. So why does any of this matter?
Changes in KVP have very important effects on the X-ray beam. If we increase the KVP, this will increase the beam intensity, just like increasing mass. But something else also happens. Increasing the KVP increases the energy of the X-ray beam. In other words, KVP affects both the quantity or intensity of the X-ray beam as well as the energy, which we also call the quality of the X-ray beam. KVP is unique for this reason. It is the only prime exposure variable that can change the energy of the X-ray beam. No other variable can do this. The relationship between KVP and the X-ray beam energy is actually very simple. The KVP is mathematically equal to the maximum beam energy. So in this example, if the KVP is set to 100, the maximum energy photons in the beam are going to be 100 keV. So not all photons in the beam will have 100 keV, but some will. keV is actually an acronym that stands for kilo electron volts. And that's just the unit of measure for quantifying the energy of X-ray photons. The mathematical relationship between KVP and the beam intensity or quantity is slightly more complex. It looks like this, but the main thing you need to understand is that changing the KVP definitely does have a large effect on the beam intensity or quantity. We also need to understand that KVP affects other aspects of the exposure as well. Increasing the KVP increases the dose to the patient. This is because increasing KVP creates more X-ray photons, which means more photons are striking the patient. Obviously, the reverse is also going to be true. If we decrease the KVP, this decreases the patient dose. KVP also affects the receptor exposure in a similar way. If we increase the KVP, this increases the receptor exposure. This is an effect of the increased beam intensity and because the increased energy results in more penetration through the patient. As with all of these relationships, the opposite also should be understood as true. Decreasing the KVP decreases the exposure to the receptor. This is because fewer photons are created and fewer photons will penetrate through the patient. The relationship between KVP and receptor exposure is actually defined by the 15% rule. As an example, if we increase KVP by 15%, this will double the receptor exposure. Finally, KVP also has an important influence on image contrast. The reasons for this are discussed in other lessons, but the relationship we need to know is that increasing KVP actually decreases the image contrast. And of course, the reverse is also true. If we decrease the KVP, this is actually going to increase the image contrast. So in summary, here's the major relationships we need to understand. If we increase the KVP, this is going to increase the energy of the X-ray beam, and it also increases the intensity of the X-ray beam. We also should know that when we increase KVP, this increases the patient dose and it increases the receptor exposure, but increasing KVP decreases the image contrast. Okey, seterusnya kita pergi ke faktor dedahan yang seterusnya lah ya. Miliampere per second ataupun MAS. Tenaga dan bilangan foton. Okey. Tenaga MA berkadar langsung dengan tenaga yang dihasilkan oleh tiub X-ray semasa dedahan. Sekiranya MA itu berganda, maka tenaga yang sampai ke film screen atau tenaga yang sampai kepada image receptor juga akan berganda lah. Ya. Okay, MA juga dikenali sebagai bilangan foton. Makin tinggi MA yang kita gunakan, makin banyaklah bilangan foton yang akan keluar daripada tube X-ray. Okay, makin banyak bilangan foton yang akan keluar daripada tube X-ray. MA tinggi, bilangan foton akan meningkat. Okay, MA tinggi menyebabkan bilangan foton yang banyak dan meningkatkan tenaga X-ray. Okay, seterusnya MAS. Okay, tadi saya cerita berkenaan dengan MA. So MAS, kenapa kita guna MAS? MA adalah arus miliampere yang melalui kathod ke anode semasa dedahan. Manakala second
saat adalah masa dedahan yang digunakan. Okey. So, kombinasi MAS adalah untuk kurangkan masa dedahan dengan bilangan foton yang sama dihasilkan. Okey, contohnya, kita tengok dekat sini. 20 MAS. So, kita boleh hasilkan 20 MAS dengan menggunakan 20 MA dalam 1 saat. Atau kita gunakan 40 MA untuk 0.5 saat. Atau kita gunakan 80 MA untuk 0.25 saat. 200 MA untuk 0.1 saat. 500 MA untuk 0.04 saat. Okey, kelima-lima faktor ini adalah bertujuan untuk dapatkan 20 MAS. Itu sebab kita guna kombinasi MAS di mana kita kurangkan masa dedahan dengan bilangan foton yang sama, iaitu kita nak dapatkan 20 MA. Ya. Okey. Kita nak dapatkan 20 MA. Jadi kita guna faktor masa. Okey, contohnya kita nak singkatkan masa tetapi kita nak gunakan 20 MA. Bagaimana kita nak singkatkan masa? Adalah kita letakkan 500 MA dalam masa 0.04 saat. So, hasilnya kita mendapat 20 MAS. Okey. Kita nak dapatkan 20 MAS dengan dalam masa yang singkat. Okey, jadinya aplikasi ini adalah bertujuan untuk mengurangkan pergerakan pesakit. So, kita dapat capai 20 MAS dengan hanya 0.04 saat sahaja. Tetapi kita aplikasikan 500 MA. Okey? Macam itulah. Okay, jadi kita boleh kurangkan risiko pergerakan pesakit dan boleh kurangkan ketidaktajaman imej. Ya? Okey, seterusnya density. Tingkatkan nilai MAS boleh meningkatkan darjah kehitaman dalam filem. Sebabnya bilangan foton tu banyak sampai ke filem. So, dia akan jadi gelap. So, dia meningkatkan density filem. So, apabila kita tingkatkan nilai MAS, maka kita boleh meningkatkan density filem. Ya. Okey, itu adalah berkenaan dengan MAS. Okey, seterusnya kita pergi ke titik fokus. Itu salah satu faktor dedahan jugalah. Okey, kalau awak tengok kat sini ada dua jenis titik fokus. Okey, satu titik fokus yang besar, large effective focal spot, dan satu adalah titik fokus yang kecil. Okey. Biasanya terdapat dua saiz pilihan lah. Kecil atau fine focus dan besar atau broad focus. Satu titik fokus yang berpasangan lah. Biasanya dia akan berpasangan. Contohnya 0.6 dan 1.2, 0.3 dan 1.2, 0.4 dan 0.8 mm. Okey, kenapa kita pilih fine focus? Dia ada sebab kenapa ada dua titik fokus dalam satu mesin X-ray. So, fine focus ni dipilih disebabkan faktor geometrik lah. Okey, contohnya kita terpaksa guna OFD yang besar dalam pemeriksaan. Okey. OFD ni Object Film Distance. Okey. So, kita gunakan fine focus untuk elakkan penambra. Okey. You all dah belajar penambra dalam image radiography daripada puan pada kuliah yang lepas ya. So, ini dia punya kaitan lah ya. So, seterusnya broad focus. Bila kita gunakan broad focus? Broad focus digunakan dalam aplikasi MA yang tinggi dan masa dedahan yang rendah. Okey. Okey, ini adalah titik fokus. So, kita pergi kepada penuras. Okey. Penuras. Penuras ni dia ada dua jenis penuras. Satu adalah penuras inherent atau penuras semula jadi. Penuras yang sedia ada dah di situ.
dan penuras tambahan. So kalau you all tengok kat sini ada, saya bulatkan satu target, satu adalah aluminium filter. Okey, yang mana satu penuras inherent, yang mana satu penuras tambahan. So kita tengok sini. Fungsi penuras adalah untuk buang atau eliminate. Kita tak nak soft X-ray ataupun X-ray bertenaga rendah. So dengan cara kita filter, kita boleh buang alur X-ray bertenaga rendah. X-ray bertenaga rendah ni tidak dapat menembusi pesakit dan hanya sumbangkan dos pada pesakit. So dia sebenarnya tidak menyumbangkan apa-apa image pun, tidak menyumbangkan density dan tidak menyumbangkan apa pun kontras. Dia terus absorb dalam patient, hanya menyebabkan dos sahaja. Okay? So kita tak nak tu. Jadinya dekat satu mesin X-ray ada dua jenis penuras. Satu penuras inherent, iaitu target serap X-ray bertenaga rendah, di mana target sendiri, okay, target sendiri telah serap soft X-ray, telah menyerap X-ray bertenaga rendah. Okay, target itu sendiri. Okay, target ini adalah dipanggil sebagai penuras inherent. Okay, penuras tambahan adalah seperti penuras aluminium, selalunya diletak dekat sini. Okay. Okay, meningkatkan kualiti alur. Itu bila kita dah buang semua alur X-ray, hanya kita tinggalkan alur primary sahaja, alur yang optimum sahaja, yang kita nak sahaja. Okey. Okey, oleh itu bila kita dah buang X-ray yang bertenaga rendah, maka kita boleh tingkatkan kualiti alur tersebut dan kurangkan intensiti. Sedikit sebanyak dia boleh kurangkan intensiti. So, bila kurang intensiti, maka kuranglah dos yang tiba pada pesakit. Okey, kita tak nak yang tak perlu tu. Kenapa kita perlu ada satu alur yang bertenaga rendah yang hanya menyumbangkan dos tetapi tidak menyumbangkan image. So, that's why kita buang semua X-ray bertenaga rendah dengan menggunakan dua penuras, iaitu penuras inherent, iaitu target itu sendiri, dan penuras tambahannya, contohnya penuras aluminium. Okey. Intensiti berkurang dengan jarak capahan alur X-ray. Okay, biasa kita dengar Ewes square law. Pertambahan 2 kali ganda jarak, maka kita akan kurangkan 1/4 intensiti alur. Okay. Maka apabila kita ubah FFD dengan letak filem hampir atau jauh dari tube X-ray, boleh tingkatkan atau kurangkan intensiti yang tiba pada filem. Okey. Kita letakkan filem ni kalau dekat dengan tube X-ray, maka intensitinya akan bertambah. Kalau jauh, intensiti dia akan berkurang. Okey, tetapi sekiranya kita letak objek to film distance ini dekat, atau untuk kita kurangkan a gap antara objek to film distance atau jarak antara objek dengan filem, maka kita boleh tingkatkan kualiti image dan kerana kita boleh kurangkan penambra. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada kolimasi. Okey, alur X-ray perlu dikolimasikan untuk fokuskan alur bagi mengurangkan sinar serakan tiba kepada filem. Okay, kita tak nak sinar serak ataupun scattered radiation. So dengan cara kita kolimate. Okay. Seterusnya kita pergi kepada FFD, focus to film distance. Intensity X-ray. Okay, bermaksud serakan sinar serak ini sebenarnya dia menyumbangkan kepada intensity X-ray juga. Tetapi dia boleh menyebabkan kurang kualiti pada image. Okey. Jadi kita buang sinar serak ni dan kita kurangkan intensity X-ray yang disumbangkan oleh sinar serakan ataupun scattered radiation bagi meningkatkan kontras image. Okey. Okey, seterusnya meja X-ray. Meja X-ray.
meja X-ray ialah salah satu faktor atenuasi alur X-ray untuk filem skrin, iaitu filem di dalam kaset yang diletakkan di baki meja X-ray. Okey. Di mana apabila X-ray melalui meja X-ray sebelum disampai pada filem, dia akan mengalami atenuasi atau pengecilan alur. Ya. Apabila alur X-ray melalui meja, intensitinya akan berkurangan. Pertama disebabkan oleh dia absorb sedikit di dalam meja X-ray atau disebabkan dia scattered apabila melalui meja X-ray. Ya, ada dia terserak sedikit. Okey. Ini disebabkan oleh ciri meja X-ray itu sendiri. Permukaan meja X-ray yang radiolucent dan binaan meja X-ray yang carbon fiber. Okey. Okey, seterusnya grid. Grid berfungsi untuk mengurangkan sinaran terserak. Okay, fungsinya lebih kurang sama macam filter. Okay. Kurangkan jumlah tenaga yang tiba ke filem. Okay, kita buang scattered radiation. Sebab kita nak primary X-ray yang betul-betul menyumbang kepada image yang berkualiti. Okay, kita tengok kat sini ya. Okay, primary X-ray, so dia ada scattered. Apa yang terjadi pada scattered? Dia akan absorb ke dalam grade ini, lead strip ini ya. Okay. Penggunaan grade boleh tingkatkan atenuasi alur, seterusnya mengurangkan intensiti alur. Maknanya dia boleh mengecilkan alur dengan dia mengurangkan sinar terserak. Sinar terserak akan absorb pada grid ini. Okay. So dia mengurangkan intensiti alur. Grid sekunder mengubah amount tenaga sinaran tiba ke filem skrin. Ya. Grid sekunder ini mengubah amount tenaga sinaran tiba kepada filem ataupun tiba kepada skrin kaset. Okay, oleh itu dia boleh kurangkan density dan tingkatkan kontras image. Okay, sebabnya kurang intensity yang tiba pada filem ataupun pada skrin kaset, dan ia boleh tingkatkan density. Okey, kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi grid. Pertama adalah jenis grid itu sendiri. Adakah kita guna grid focus atau grid selari? Focusing grid ya, focus grid. Okey, kalau kita tengok grid selari. Grid selari ya. Okey, scattered yang tiba akan diserap oleh grid ni. So dia tidak lepas lah. So dia tidak tiba pada filem. Okey, manakala scattered untuk filem fokus, untuk grid fokus, so sama juga fungsi dia, di mana scattered tu dia telah diserap oleh grid. Okey. Nisbah grid adalah tinggi grid bahagi jarak antara strip. Okey, kita tengok ya. Tinggi grid. Berapa tinggi grid ni? Berapa tinggi dia? Daripada atas ke bawah berapa tinggi bahagi dengan jarak antara grid. Okey, jarak grid 1, jarak grid 2 berapa? Okey, itu adalah nisbah grid. Okey. Tinggi nisbah grid maka tinggilah atenuasi alur. Okey. Maknanya semakin tinggi grid, okey, semakin kurang jarak antara strip ni, maka tinggilah atenuasi alur. Maka banyaklah sinar yang terserak yang terserap pada grid. Okey. Grid yang baik adalah grid yang tinggi dan dia punya jarak antara strip adalah
rapat. Okey, bahan binaannya adalah carbon fiber untuk meningkatkan penembusan alur. Okey, grid bergerak vs grid pegun. Grid bergerak seperti dekat portal baki, diperlukan faktor dedahan yang lebih tinggi berbanding grid pegun, ya. Okey. Kerana satu perbezaan ciri-ciri grid portal baki berbanding grid keset. Okay, pengecilan alur adalah disebabkan oleh permukaan meja, okay, semasa penggunaan portal baki. Okay, ini saya dah cerita dalam bahagian meja X-ray tadi. Okay. Faktor grid. Faktor grid ni penting, ya. Faktor grid adalah amount pengecilan sinaran apabila melalui grid. Amount atenuasi sinaran. Berapa kecil sinaran apabila melalui grid. Berapa pengecilannya. Berapa ia berkurang. Amount yang berkurang apabila melalui grid. Itu adalah faktor grid. Berapa amount sinaran X-ray yang berkurang apabila melalui grid adalah faktor grid. Okey, faktor grid adalah dikira sebagai MAS dengan grid dibahagikan dengan MAS tanpa grid. Okey, maka kita dapat faktor grid. Okey. Makin meningkat faktor grid, meningkatlah atenuasi alur. Maka intensiti akan berkurang, kuantiti alur akan berkurang, maka image kontras akan meningkat. Okey. Bila intensiti berkurang, bermaksud image kontras akan meningkat. Ya, saya dah sebut tadi, apabila intensiti berkurang, maka kuranglah penembusan. Kuranglah kekuatan penembusan. Maka image kontras akan meningkat. Juri X-ray perlu melakukan sedikit modifikasi pada faktor dedahan bila guna grid dengan bahan berbeza. Okey. So kita kalau kita ubah grid, okey, contohnya kita ada grid baru. So kita perlu modifikasi sedikit faktor dedahan, kita boleh modify MAS dan KVP disebabkan guna grid yang baru. So kita kena kira balik. So, kita takut bila kita guna faktor dedahan MAS dan KVP yang sama dengan grid yang lama, tetapi kita guna grid baru, dia boleh menjejaskan quality image. Okay. So apabila kita menerima grid baru, kita perlu ukur semula. Kita cek semula adakah faktor dedahan KVP dan MAS ni sesuai untuk grid baru. Biasanya kalau kita terima grid baru atau kita perlu guna grid baru, kita kena modify atau kita modifikasi faktor dedahan. Okay. Contoh, sekiranya kita guna teknik portal baki, kemudian kita ubah kepada teknik guna keset bergrid. So, kalau kita guna teknik portal baki, kita guna KVP MAS yang sama dengan teknik guna keset bergrid, maka quality image tu mungkin berbeza. So, kita tak boleh dapat quality image yang sama macam kita guna teknik portal baki. Jadi, kita kena ubah sedikit faktor dedahan MAS dan KVP untuk apabila kita guna teknik guna keset bergrid. Untuk apa? Untuk kita kekalkan image quality yang sama. Ya. Okey, teknik guna grid kepada teknik tanpa grid. So kalau kita mula kita guna teknik guna grid, tiba-tiba kita tak nak guna grid tanpa grid. So kita kena ubah juga KVP dan MAS. Sebabnya apabila kita guna grid, so kita dah absorb scattered radiation. So intensitinya akan berkurang tiba pada image. Tapi apabila kita guna teknik tanpa grid, scattered semua masuk, semua tiba dekat filem. So intensity akan meningkat, density akan meningkat, tetapi kontras akan berkurang. Ya. So kita tak nak tu. Jadi kita kena ubah sedikit faktor dedahan MAS dan KVP untuk kita dapat quality image yang sama guna grid dan tanpa grid. Itu contohlah, ya. Okey, kita pergi kepada contoh 1.
seorang juri X-ray menggunakan 55 kVp dan 10 mAs pada FFD 90cm dengan sistem filem skrin berresolusi tinggi tanpa grid. Okey, tanpa grid. So dia gunakan filem dengan kaset, filem dalam kaset. Okey. Image yang dihasilkan pada density yang betul. Tetapi juri X-ray mahu meletakkan grid untuk tingkatkan kontras image. Jadi dia beri faktor grid adalah 3:1. So berapa nilai faktor dedahan yang baru? Berapakah nilai faktor dedahan yang perlu juri X-ray aplikasikan pada pemeriksaan ini? So kita pergi kepada faktor grid. Rumus faktor grid adalah MAS dengan grid bagi dengan MAS tanpa grid. Okey. Maka kita tengok MAS yang baru dengan grid sama dengan MAS lama tanpa grid darab grid faktor iaitu 3:1. 3 lah ya. Maka 10 MAS, 10 adalah MAS yang lama darab 3 darab grid factor, maka jawapannya adalah 30 MAS. Maka faktor dedahan yang baru adalah 55 kVp dengan 30 MAS. Okey. Okey, kita pergi ke contoh 2. Kaset bergrid di jabatan anda hendak diganti kerana rosak. Jadi, faktor grid ialah 4:1 untuk grid lama dengan 60 kVp dan 20 MAS. Okay. So, faktor grid baru ialah 3:1. Okay, ini grid lama 4:1. So, grid baru 3:1. Apakah modifikasi faktor dedahan yang perlu dilakukan oleh juri X-ray? So, kita pergi ke so, kita buat rumus ni lah. Rumus faktor grid. Okey. MAS dengan grid baru bahagi MAS dengan grid lama. Sama dengan grid faktor yang baru bahagi dengan grid faktor yang lama. So, apa yang kita dapat? 3/4. 3/4 ialah 3 ialah grid faktor yang baru dan 4 ialah grid faktor yang lama darab dengan MAS lama. MAS lama adalah berapa? 20 MAS. So jawapan dia berapa? So you all boleh kira sendiri. Berapakah jawapannya? Berapakah faktor dedahan yang diperlukan oleh juri X-ray apabila menggunakan grid baru nisbah 3:1. Faktor grid dengan 3:1. Okey. Ini tugasan untuk hari inilah.
Seterusnya kita pergi kepada perhubungan KV, MAS, kolimasi, grid dengan kontras dan density. Okay, kita pergi kepada density dahulu. Density dikawal oleh KV dan MAS. Density meningkat dengan penggunaan KV yang tinggi. Lebih banyak foton menembusi pesakit dan tiba pada filem. Okey. So apabila kita guna KV yang tinggi, maka dia punya kekuatan penembusan akan tinggi. Maka lebih banyaklah penembusan X-ray itu melalui pesakit dan ia akan tiba pada filem, menyebabkan filem menjadi gelap, hitam. Darjah kehitaman akan menjadi tinggi, maka nilai density filem tersebut akan meningkat. Manakala penggunaan MA yang tinggi, jumlah tenaga foton meningkat, menyebabkan jumlah tenaga foton meningkat dan tinggilah bilangan foton boleh menyebabkan density meningkat. Sebabnya banyak bilangan foton tu tiba pada filem apabila penggunaan MA yang tinggi, menyebabkan darjah kehitaman filem semakin tinggi dan density akan meningkat. Okey, kita pergi kepada kontras. Kontras dikawal oleh KV, kolimasi dan grid. Okay, KV tadi, apabila kita guna KV yang rendah, maka kontras akan tinggi. Apabila kita menggunakan kolimasi dan grid, dia akan menyerap. Kolimasi dan grid akan mengurangkan sinaran terserap. Okey, kita pergi ke step point seterusnya. Kontras meningkat apabila menggunakan KV rendah kerana kurang penembusan. Okey, penggunaan kolimasi dan penggunaan grid akan mengurangkan alur terserap atau sinar terserap tiba pada filem dan meningkatkan kontras lah. Ya. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke kombinasi film screen. Okey, kombinasi film screen bermaksud filem yang dimasukkan ke dalam kaset. Okey, faktor film screen. Ia mempengaruhi cara dan selaju mana tenaga X-ray diserap dan ditukar kepada density dan kontras image. Okey, kelajuan lah. Ataupun sesensitif mana filem itu, sesensitif mana screen itu. Okey, kalau dia sangat sensitif, maknanya kita panggil sebagai filem laju, filem yang lebih laju. Kalau dia kurang sensitif, kita panggil filem yang kurang laju lah. Ya. Terdapat perbezaan antara kaedah dedahan terus filem dengan dedahan menggunakan kaset film screen ataupun dedahan guna kaset. So that's why dia tulis sini film screen. Film screen bermaksud dedahan guna kaset lah, seperti saya cerita slide sebelum ni. So filem dedahan terus adalah filem yang didedahkan oleh sinar X, filem sahaja tanpa kaset. Okey, biasanya filem ini dibungkus dalam sampul khas, maka tiada atenuasi kaset berlaku. So dia punya alur X-ray terus tiba pada filem tanpa attenuate oleh kaset lah. Perkara yang perlu diambil perhatian dalam pemilihan faktor dedahan bergantung pada kelajuan filem. So apabila filem itu laju, maka KVP dan MAS kita perlu kurangkan. So KVP kena kurang, MAS perlu kurangkan supaya kita tingkatkan kontras. Ya, kita tingkatkan kontras. Kalau filem tu laju, dia lebih sensitif, maka kita kena kurangkan KVP berbanding dengan filem yang kurang laju. Okay, contohnya filem A lebih laju, filem B kurang laju. So filem A kita perlu guna guna KVP yang rendah berbanding filem B, sebab filem A adalah lebih laju dan lebih sensitif dan mudah untuk gelap. Sikit je terdedah pada cahaya, dia akan mudah gelap. Jadi kita gunakan KVP yang rendah. Okey. Okey, kita pergi ke sistem film screen. Okey, dia terdiri daripada filem yang digunakan bersama kaset berskrin tunggal atau DWI. Maknanya dia guna kaset lah.
Kalau saya sebut film screen ni, sistem film screen maknanya filem dalam kaset lah, ya. Okey, ini adalah filem, bukan filem CR yang you all guna tu. Ini adalah filem radiografi, filem yang perlu dicuci dalam prosesor automatik ataupun daylight, yang perlu dicuci, bukan digital film. Tak sama macam filem CR yang you selalu tengok, filem DR yang you all selalu tengok. Okey, tak sama. Yang saya cerita ini adalah filem yang memerlukan kaset, bukan kaset CR ya. Ia adalah kaset screen yang you all dah belajar sebelum ni dengan Cik Haidee. Okey. Okey, terdiri daripada filem dan diguna bersama kaset berskrin tunggal atau dui skrin. Okey. Densiti filem dihasilkan dari cahaya skrin. Okey, densiti filem dihasilkan dari cahaya skrin. Okey, untuk kaset biasanya apabila alur X-ray melalui kaset, so kaset akan tukarkan alur X-ray dalam bentuk cahaya dan kemudian cahaya itu yang akan tiba pada filem. Okey. Sistem filem screen menunjukkan tindak balas kontras yang lebih tinggi daripada filem dedahan terus. So yang tadi saya cerita filem sahaja tanpa kaset, maka filem sahaja tanpa kaset kontrasnya adalah lebih rendah berbanding dengan kontras filem screen. Okey, sebab apa? Sebab X-ray, intensiti X-ray yang tiba adalah tinggi sebab dia tak ada atenuasi pada filem. Dia tak ada atenuasi pada kaset. So filem yang dedahan terus itu dia alur X-ray direct terus kena dia tak ada atenuasi, sebarang atenuasi. Okey, intensiti akan tinggi pada filem dedahan terus berbanding intensiti X-ray yang tiba pada filem dedahan terus akan lebih tinggi berbanding dengan intensiti yang tiba pada filem screen ni, sebab dia dah attenuate melalui kaset baru tiba ke filem. Okey, so kita pergi ke pengecilan kaset. Okey, sinar X perlu menembusi bahagian hadapan kaset untuk mengaktifkan skrin. So bahan binaan kaset ini mengecilkan alur sinar X. Ini yang saya cakap tadi, bermakna apabila alur sinar X ini sudah mengecil, berkuranglah intensitinya. Ya. Aluminium lebih tinggi pengecilan beam berbanding dengan serat karbon. Okay. So kaset yang binaan dia dengan aluminium adalah lebih tinggi pengecilan alur X-ray yang tiba pada dia berbanding dengan kaset binaan sinar serat karbon serat. Karbon fiber lah dekat sini, karbon fiber Okey. Okey, kita pergi kepada hukum resiprositi atau kesalinan. Apa itu hukum kesalinan? Hukum resiprositi ataupun hukum kesalinan adalah tindak balas filem terhadap dedahan bergantung kepada jumlah tenaga yang diterima semasa dedahan sinar X. Ia bergantung terus atau berkadar langsung dengan nilai MAS. Okey, tindak balas adalah sama ada alur yang tiba pada filem berintensiti rendah dalam masa yang panjang atau alur berintensiti tinggi dalam masa yang pendek untuk hasilkan densiti yang sama. Okey, ini adalah hukum kesalinan. Okey, kita tengok pada contoh di bawah. Contohnya, kita nak 75 MAS untuk kita hasilkan densiti daripada 70 MAS. Okey, hukum kesalinan dia ialah kita nak satu intensiti alur berintensiti rendah dalam masa yang panjang atau alur berintensiti tinggi dalam masa yang pendek tetapi mempunyai hasil densiti yang sama, iaitu 75 ms. Kita nak 75 ms sebab kita nak hasilkan densiti yang sama. Okey, so hukum kesaingan adalah contohnya, pertama, untuk dapatkan 75 ms kita gunakan 25 ma
untuk 3 saat. Exposure factor. Okey. Atau kita gunakan 75 mA untuk 1 saat. So, kedua-dua faktor itu sama ada 25 mA untuk 3 saat atau 75 mA untuk 1 saat adalah hanya untuk mendapat 75 mAs. Sebab kita nak density yang sama. Itu yang dikatakan hukum kesalingan. Di mana alur yang tiba pada filem berintensiti rendah pada masa yang panjang. Okey, berintensiti rendah contohnya 25 mA dalam masa 3 saat. Okey. Intensiti rendah pada masa yang panjang. Atau kita gunakan alur berintensiti tinggi 75 mA untuk masa yang singkat 1 saat. Okey. Itu maksud hukum kesalingan. Faktor yang kita gunakan hendaklah sama dengan 75 mAs untuk dapatkan density yang sama. Cuma masa dan nilai intensiti saja berbeza. Okey. Okey, kita pergi ke kelajuan filem dan skrin. Kelajuan filem. Kelajuan filem bergantung kepada keupayaan emulsi menyerap cahaya. Okay, berapa laju emulsi itu serap cahaya dan hasilkan density image dalam proses fotografik. Okay, maknanya berapa sensitifkah filem itu? Bagaimana keupayaan dia? Okey. Itu adalah kelajuan filem. Okey, kegagalan kesalingan. So tadi saya dah cerita tentang kesalingan ya. Kita cerita pasal hukum kesalingan atau reciprocity. Okey, ini bagaimana hukum kesalingan itu gagal. Okey. Kita nak dapatkan 75 mAs. Masih sama. Ya, kita nak dapatkan 75 mAs. Kita nak dapatkan 75 mAs. Jadi kegagalan kesalingan adalah masa dedahan yang terlalu singkat atau panjang digunakan. Okay, contohnya kita gunakan 25 mA untuk 3 saat dengan 750 mA untuk 0.1 saat. So dengan masa dedahan yang terlalu singkat dan terlalu panjang ini, kita tak boleh dapat density yang sama. Okay, dia ada kegagalan di situ. Okay. Dia ada dia punya tahap, dia punya had dia. So kita tak boleh guna terlalu tinggi MA dengan masa yang singkat. Kita nak dapatkan density yang sama dengan guna MA yang kecil dan masa yang terlalu panjang. Okay, ini contoh je lah. 25 mA untuk 3 saat dengan 750 mA untuk 0.1 saat. Kita tak boleh dapat density yang sama. Walaupun hasilnya adalah 75 mAs. Okay, sebab masalah masa dedahan yang terlalu singkat dan terlalu panjang digunakan. Okay, maka kegagalan kesalingan akan terjadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelajuan skrin. Keupayaan luminasi skrin pengamat disebabkan satu dedahan sinar X. Okey, luminescent. Kan dipanggil luminescent. Luminescent adalah di mana apabila skrin itu menerima X-ray dan menukarkan dalam bentuk cahaya. Okey, berapa lajunya skrin itu tukarkan foton tersebut dalam bentuk cahaya luminescent. Okay, dalam tidak balas luminescent lah. You dah belajar dalam fizik sinaran dulu kan tentang luminescent. Okey. Ia bergantung kepada keberkesanan penyerapan untuk foton X-ray dan keberkesanan penukaran foton. Okey. Di mana berapa lajukah ia menyerap foton X-ray dan menukarkan foton kepada cahaya. Ya. Untuk filem pula, kelajuan filem adalah berapa laju dia menyerap cahaya tersebut. Berapa laju emulsi itu menyerap cahaya. Emulsi filem menyerap cahaya. Tetapi untuk kelajuan skrin, berapa lajukah skrin pengamat itu
menyebabkan dedahan bertukar kepada cahaya. Dedahan X-ray bertukar kepada cahaya. Berapa lajukah luminescence itu terjadi pada skrin pengamat? Okey. Kelajuan skrin ini dikenali sebagai faktor keamatan ataupun intensity factor, F. Okey, kita pergi kepada kelajuan sistem. Kelajuan relatif, iaitu kombinasi kelajuan skrin dan filem. Kelajuan skrin bermaksud selaju mana skrin ini menukarkan foton yang diterima dalam bentuk cahaya. Manakala filem, selaju manakah filem ini menyerap cahaya dan menukarkan cahaya kepada imej pendam. Okay. Ia bertujuan untuk membandingkan kelajuan filem skrin. Ia memastikan filem dan skrin kaset yang digunakan adalah sepadan. Okay. Faktor dedahannya digunakan juga sepadan dengan filem kombinasi filem skrin ini. Okay, contohnya dalam satu jabatan kita menerima dua filem, satu filem daripada kilang A, satu filem daripada kilang B. Tetapi kita guna kaset yang sama. So sistem pertama, filem daripada kilang A kita combine dengan kaset yang kita ada. Sistem kedua, okey, filem daripada kilang B kita masukkan ke dalam kaset yang ada. Kita tengok kombinasi ni mana yang lebih laju. Kita tak tahu sebab filem adalah daripada kilang yang berbeza. Okey, kelajuan sistem A relatif kepada sistem B. Relatif bermaksud perbandingan lah, kita bandingkan. Okey, kita bandingkan dedahan MAS bagi A, bagi sistem A dengan dedahan MAS bagi B untuk dapatkan density yang sama. Berapa? Kita nak tahu. Okey. Okey, seterusnya pergi kelas kelajuan. Kelas kelajuan adalah nilai yang digunakan untuk kelajuan relatif filem dan skrin. Nilai piawainya ialah 100. Yang nilai standard dia. 100 ini adalah nilai standard untuk filem monokromatik kombinasi dengan skrin filem kalsium tungsten. Okey. Nilai piawainya adalah 100. Lain-lain sistem filem skrin akan merujuk kepada nilai ini. Okey, nilai 100 ini. So contohnya, kelas kelajuan 800 memerlukan faktor dedahan 1/8 untuk hasilkan density yang sama. Okey. So, perlu membuat pembandingan kelas kelajuan antara pembekal lain. Okey. Kita nak tahu berapakah nilai kelajuan atau kelas kelajuan kelajuan sistem relatif. Kelajuan relatif untuk kombinasi skrin filem. So kita buat kelajuan sistem A relatif kepada sistem B. Okay, dedahan MAS bagi sistem A, dedahan MAS bagi B berapa. So kita comparekan dengan 100 nilai yang standard ini. Okay. So kalau kita dapat 800 contohlah, bermakna faktor dedahan adalah 1/8 daripada untuk hasilkan density yang sama. Okay. So kita perlu membuat pembandingan kelas kelajuan sekiranya kita dapat filem dari pembekal lain ataupun kaset yang berbeza. So kita kena tahu, sebab kita nak tahu berapa MAS dan berapa MAS untuk kombinasi tersebut untuk dapatkan satu dedahan yang untuk dapatkan density yang sama. Okey. So ini adalah kelajuan sistem. Perlu ingat ya, kelajuan bermaksud adalah berapa keupayaan filem untuk menyerap cahaya. Keupayaan atau kelajuan atau kesensitifan filem. Kelajuan filem
keupayaan kelajuan filem menyerap cahaya. Untuk kaset pula, kelajuan skrin pula adalah keupayaan kelajuan skrin untuk menukarkan foton kepada cahaya. Okey, tu beza dia. So, apabila dia kata kombinasi kelajuan skrin dan filem, bermaksud keupayaan kelajuan skrin untuk menukarkan foton kepada cahaya dan kelajuan filem untuk menyerap cahaya. So, dia combine. Okay, itu kelajuan, kombinasi kelajuan lah. Ya. Okay, kita sambung kuliah untuk sesi yang akan datang. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat belajar.